Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Sambung masih lagi perdetailan ijab dan qabul. Rukun yang ketiga, pendetailan rukun yang ketiga iaitu sirah. Sirah ijab dan qabul. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan sah. Baik, dan inilah Allah berkata contoh sebelum daripada ni, contoh ijab dan contoh qabul. Selesai dah dua contoh, contoh ijab dan contoh qabul. Baik, dan sah didahulukan qabul. Sebelum daripada ni biasanya dia contoh dahulukan ijab. Baik, dan sah didahulukan qabul. Yang ni qabul ni lafaz qabul min janibil mustari. Lafaz qabul nisbah daripada pembeli. Jadi dahulu tu daripada bayan daripada qabul. Sah dahulukan qabul tu daripada lafaz ijab. Lafaz ijab ni min janibil ba'i. Lafaz ijab ni ijab daripada penjual. Ijab daripada penjual. Jadi qabul daripada pembeli, ijab daripada penjual. Jadi tidak disyaratkan lafaz ijab dan qabul ini tak disyaratkan mesti dimulakan dengan lafaz ijab daripada pembeli dulu, penjual terlebih dahulu. Tak disyaratkan. Jadi mana-mana mula terlebih dahulu sah. Tak perlu ulang dua kali. Apabila pembeli mula terlebih dahulu, maka sambut je. Penjual sambut ijab. Apabila dia sambut qabul. Apabila dia ijab, maka kita penjual qabul saja. Tak perlu mula balik. Tak perlu mula penjual kata, saya lah dulu. Saya jual barang ini, baru pembeli ulang sekali lagi. Tak perlu ulang. Apabila pembeli kata, saya belilah barang ini dengan harga tersebut, maka penjual pun terus sambut. Sambut terus qabul. Mana contoh dia? Pembeli qabul terlebih dahulu. Seperti kata yang membeli. Seperti berkata oleh orang yang membeli. Yang tu sifat bagi mustari. Seperti berkata oleh orang yang membeli. Mana maqulu qaul? Engkau. Jadi engkau tu maqulu qaul. Mana kata dia? Engkau jual akan daku. Jadi lafaz dia engkau tu. Mula engkau tu lafaz. Lafaz qabul. Lafaz ijab. Lafaz ijab dulu. Lafaz ijab. Lafaz qabul. Bertukar. Lafaz qabul dulu. Jadi bertukar. Lafaz qabul. Makna qabul ni, lafaz menerima milik. Lafaz ijab, ijab menyerah milik. Ijab qabul. Ijab qabul. Ijab tu serah milik. Qabul terima milik. Ni orang nak menikah pun sama. Dia boleh dia mula dulu. Jangan buat je. Kan buat masuk hari raya metro. Boleh. Cuba kita nak buat sekali. Orang lain tak boleh buat dah. Tinggal Apis dengan Asyih dengan Pak Zeling je boleh try. Lambat tak iman aku terimalah akan nikahnya. Dia dah ajar dah kan. Dia ajar siap-siap dulu. Hari ni mudah. Tapi ada tu iman tak ajar kan. Tu iman tak ajar dia suruh kita buat sendiri. Maknanya dia anggap kita ni dah tahu. Tapi sebenarnya kita ni mudah saja kita tahu ijab nikah ni. Cuma nak selari dengan lafaz setiap negeri tu tak sama. Lafaz simple ijab yang kita belajar dari kita, aku terima nikahnya dengan mas kahwin. Tu je kan. Tapi negeri ni tak sama. Tu je kita bimbang, nak kena tahu dulu tu, nak kena tanya tu iman. Sebab kita nak tahu lafaz ijab qabul ikut negeri dia. Macam negeri yang panjang-panjang tu. Macam negeri yang pendek, simple. Terengganu pendek Terengganu mudah paling. Kelantan pun pendek. Kelantan, Terengganu pendek.
KL panjang oh. Oh, Gunung KL. Berpeluh KL. Terengganu pendek Saya biasalah menikah teman kawan menikah di Terengganu kan. Jadi taksi. Baik. Jadi Tok Wali ni Tok Wali asalkan mana-mana pihak daripada dua mula dulu boleh sah. Ni contohnya pembeli mula dulu. Yang ni pembeli qabul dulu. Qabul ni pembeli menerima milik terlebih dahulu walaupun penyerahan milik belum diucapkan lagi sah. Mana contoh engkau jual akan daku benda ini. Jual tu dengan sekian. Jadi dengan harga sekian ni kinayah kepada harga lah. Ikutlah dengan harga RM50. Sah. Engkau jual akan daku benda ini. Dah ada dah. Benda ini ni dengan harga. Lengkap diguna lafaz yang penuh. Maka berkata yang menjual, maka jawab. Lalu jawab menjual, yakni orang yang menjual, penjual ni jawab apa? Maka berkata yang menjualnya. Apa makulukah dia? Aku tu. Aku tu baru lafaz dia. Aku jualah akan dikau. Lafaz pendek dia guna. Dia tak semestinya apabila pembeli pilih lafaz panjang, penjual nak kena pilih lafaz panjang juga. Tak syarat. Jadi 3 jenis skrip ini, ucapan lafaz ijab qabul tu kita boleh pilih mana-mana skrip. Tak perlu sama di antara dua penjual. Cuma syarat dia kena tahu. Kalau contoh dia nak kata aku jual lah. Tu je. Dia tak sebut benda apa yang dia jual. Dia tak sebut harga berapa harga dia jual. Dan dia tak sebut cash ataupun hutang. 3 item dia tak sebut. Sah. Dengan syarat benda yang dia jual tu ada depan tu. Dan yang keduanya harga dia tahu. Dan yang ketiganya apabila dia tak sebut cash atau tunai dia jadi auto cash. Tu. Sebab tu sah sebut paling ringkas. Jual. Dia paling ringkas ya je. Ini pendek ni. Maka berkata yang menjualnya. Betul. Berkata yang menjualnya. Aku jualah akan dikau. Habis. Baik, seterusnya dia nak cerita lafaz ijab qabul yang paling pendek. Skrip yang paling pendek iaitu ya. Sah. Dia dah bagi contoh skrip yang panjang, skrip yang sederhana. Ini nak bagi contoh ucapan lafaz ijab atau qabul yang paling pendek yang sah. Dan jika berkata yang menjual. Apabila berkata yang menjual, yakni berkata oleh orang yang menjual, bermakna kita tahulah lafaz itu lafaz ijab. Lafaz ijab. Dia nak menyerah milik. Penjual nak menyerah milik. Tak kisah siapa mula dulu. Bukan bermakna orang mula dulu tu ijab. Tidak. Kalau penjual mula dulu, orang panggil ijab. Sebab tu dalam kitab Arab Hasyiah dia akan sebut supaya kita tak keliru. Ijab ni nisbah siapa? Dia panggil min jihatil ba'i'. Apabila ijab dia nisbah ba'i', dia tak akan jadi nisbah pembeli. Walaupun pembeli mula dulu. Biasanya kita duk terbiasa ijab ni dari ijab yang kemula dulu. Sebab ijab ni nak menyerah milik. Dia nak serah milik, kita nanti terima ni. Dia nak serah anak dara, kita nanti terima. Mana Tok Wali serah kat kita. Apabila Tok Wali serah ada lafaz dia. Lafaz itulah lafaz ijab. Jadi Tok Wali ni menyerahkan, memindah milik kekuasaan anak dara dia kepada menantu dia ni. Ataupun kepada pengantin. Jadi ucapan penyerahan milik baran ataupun milik isteri ni kepada pembeli ataupun kepada pengantin, ucapan itu dinamakan ijab. Sebab tu kalaulah ucapan itu dari pihak penjual, tetap dah nama dia ijab. Qabul ni apa? Qabul ni ucapan penerimaan. Tu dia qabul. Penerimaan apa? Penerimaan milik. Ucapan penerimaan milik ni dia akan tak perlu fikir. Dia auto jihatil mustari. Nisbah pembeli. Tak kisah siapa mula dulu. Cuma kita duk keliru, mula dulu tu ijab. Ijab kena mula dulu. Tu biasanya. Ni paling pendek. Dan jika berkata yang menjual,
Aku jual akan dikau benda ini dengan sekian. Yang menjual ni kita tahu dah. Ini lafaz ijab. Sekian tu kinayah kepada lafaz. Kepada harga. Bubuhlah. Aku jual barang ini. Apa barang ini ni? Kereta ini dengan harga. Sekian tu kinayah kepada harga. Dengan harga berapa? Dengan harga RM30. Ataupun RM30,000. Maka berkata yang membelinya. Ini berkata oleh orang yang membelinya benda tu. Apa kata dia? Na'am. Dia kata na'am. Ya. Dia jawab ya, sepatah je dia jawab. Penjual kata aku jual lah barang ni dengan harga RM30,000. Dia kata ya. Na'am. Ataupun dia kata na'am bahasa Arab. Ataupun dia kata ya. Ataupun dia kata yes. Ataupun dia kata okey. Ataupun dia kata alright. Nak cerita satu je. Asalkan ada ya. Ataupun tengah tempat dia tak kata ya. Tu ya. Tu makna ya. Jadi ya. Macam yes. Na'am, yes, ya, alright, okey. Tu sah. Patut. Melambangkan na'am. Apa-apa yang menunjukkan isyarat, lafaz, ya. Walaupun tu ya. Nak ke? Tak dah nak. Dua kali Dia bukan ada lain tu. Tu ya. Pada kata sedap ada tu sedap. Tu Kelantan dia ada dia kata sedap ada tu sedap. Atau berkata yang membeli, sebalik tadi penjual kata, orang beli jawab na'am. Paling pendek, skrip paling pendek. Atau berkata yang membeli, yang ni tu. Atau berkata oleh orang yang membeli. Tu dia hazah banyak. Tapi dia hazah je lah nak ceritanya. Atau berkata oleh orang yang membelinya benda. Apa kata dia? Aku beli daripada engkau benda ini dengan sekian. Dia kata aku belilah ni benda ni dengan harga RM30,000. Maka ni dia panggil lalu berkata. Jangan lama sangat. Maka lalu berkata yang menjualnya. Sebab apa kita faham maka lalu ni? Dia tak boleh senggang lama di antara ijab qabul. Dia akan bincang syarat. Syarat ijab qabul tu ada 6. Kita mula lagi masuk 6 syarat. 6 syarat lafaz skrip ijab qabul. Ada syarat. Ni tak bincang syarat lagi. Duk bincang secara umum baru. Bincang bentuk. Bentuk ucapan ijab. Contoh macam mana. Bentuk ataupun contoh ucapan qabul macam mana. 3 bentuk ni. Tapi syarat nak ucap macam mana belum bincang lagi. Jadi maka di sini kita faham ni bukan makna kemudian. Senggan masa, tidak. Sebab kita faham syarat nak sah ijab dan qabul tak boleh berlakunya perceraian masa yang lama. Di antara ijab kena qabul terus. Kena qabul terus. Lepas tu sama je kita belajar jual beli. Apabila faham jual beli, fahamlah dia akad ijab qabul pada nikah. Sama. Lepas tu nikah ni tu iman straight. Dia sentap kita suruh terus. Dia warni dah. Saya nyuk je, terus jawab jangan lama. Ni tu imam kadang-kadang dia tak tahu dia punya jarak masa tu strict sangat. Kesian kat anak pengantin. Pengantin ni dia nak kenalah beda tarik nafas juga. Ini siapa sentap terus. Stres juga. Memang betul dia perceraian masa, tapi perceraian masa yang lama tu. Maksudnya lama mana? Bukan pada urus ni. Ni. Lama tu jangan lebih daripada qadar waqaf. Qadar tanaffus. Qadar bernafas. Sempat ambil nafas dah lagi tarik nafas. Tak apa nak hilang stres. Aku terimalah nikah. Dengan mas kahwin yang tersebut. Tu je sebenarnya. Tapi oleh kerana skrip negeri ni dia jadi panjang, tambah lagi. Patutnya aku terimalah nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut. Boleh sah. Tapi dia tak nak buat macam tu setengah negeri. Dia suruh sebut panjang. Aku terimalah nikahnya. Sebut nama pengantin. Sebut nama pengantin tu kadang-kadang terlupa mana bin. Ingat nama pengantin, bin lupa. Kena ulang lagi.
Lupa. Tapi biasa jadi bini baru lupa. Lupa. Tak jadi bini ingat, paling ingat. Ben tu tengah duduk nak berkahwin ni. Oh, ingat semua. Tapi ingat nama dia, lepas tu kena sebut pula dengan mas kahwin sebanyak, sebut berapa mas kahwin kita. Kalau kat KL lah sebut RM80 tunai. Tak sebut tunai pun kena ulang balik. Kena sebut tunai. Sunai habis. Dia panjang tu skrip negeri je. Tapi kalau ikut syarat pendek je. Maka, ni lalu berkata. Lalu sambut terus. Apa dia kata? Penjual kata, lalu berkata yang menjualnya. Lalu berkata oleh orang yang menjualnya. Apa dia kata? Naam. Dia kata ya. Dia kata naam. Tapi di sini beza ni. Ni. Dia naam ni, hak ya, okey, alright ni, dia hanya sah pada masalah jual beli. Tak sah pada masalah akad nikah. Ni kena ingat. 3 skrip yang kita duk bincang bentuk ni, jual beli je. Nikah tak boleh. Nikah dia kena penuh. Nikah tak boleh kata tu imam kata aku nikahlah akan dikau berwali hakim, berwalikan bapaknya dengan mas kahwin kan. Lepas tu kita kata ya tak ya. Oh semangat. Mudah aja. Ya Tok Imam. Tak pakat. Tok Imam kata tak jadi kebahagiaan dia tu. Punya panjang aku ijak. Hang jawab ya je. Iyalah saya setuju semua Tok Imam cakap tu. Tak boleh. Nikah dia pengecualian paling ringkas ni hanya ada dalam masalah jual beli. Akad nikah dia penuh. Maknanya saya terima nikahnya satu. Nikah tu pula mas kahwin wajib sebut. Terima nikahnya dengan mas kahwinnya sebanyak sekian-sekian sebut. So yang tersebut sebut. Kalau dia tak sebut tunai, maka tunailah. Sebab tu imam dia seterik, dia kena sebut tunai. Kalau hutang sebut hutang. Dengan mas kahwin sebanyak 3,000 secara hutan, kena sebut hutan. Tapi kita tunailah, sebut tunai. Sebab tu kalau perasan di Kelantan dia rial. Tapi apabila anak pengantin tersasar, kan dia orang Kelantan kan dia sebut rial, dia tak main ringgit. Dia pun hantar rial. Tok Imam kata bukan rial, ringgit. Rial ni tak sama ni. Ulang lain pengantin. 3,000 rial, mana boleh rial ni? Rial Arab Saudi kata. Tok Imam. Marah Tok Imam. Kalaulah sah dah ulangan itu larah. Wak penat tok pengantin. Tapi kesian buat tok pengantin pula. Wak penat pengantin. Walaupun 2-3 kali ulang, kadang-kadang kali pertama tu sah. Cuma kadang-kadang ni yang lebih itu adalah apa yang duduk sebelah kiri kanan ni? Saksi yang lebih kuat daripada sudu. Dia sulan. Tok Imam betul. Sebab Tok Imam kena pakar. Tok Imam ni kena mengaji fiqh. Jangan duk ikut saksi. Kalau Tok Imam tengok sah dah anak pengantin sebut kan, tak payah ulang. Ulang kali kedua larah. Ulang kali ketiga larah. Maksud larah tu tidak diambil kira walaupun cantik. Sebab apa? Sebab ijab kali pertama dah sah. Tu penting. Menyusahkan orang tu jadi ke haram pula Tok Imam. Di Kelantan kan Ria. Seria. Ya, Kelantan. Tapi setengah Tok Imam, dia tengok skrip lah. Saya tak ingat skrip, RM1 saya ada skrip dia. RM1 kan? Skrip dia RM1. Apa dia tahu? Dia baru akad nikah. Saya tak akad nikah sana. Saya tak ingat tau. Saya ingat di KL. Dia pakai RM1. Jadi tak boleh sebut dia. Sebab tu setengah Tok Imam. Apabila sebut dia, dia sulam balik. Sebab dia pakai skrip dia. Kena ikut skrip. Sebenarnya, kalau ikut sebenar je lah. Sebenarnya, kalau Ria, kosok dia bukan Ria Saudi. Ria Kelantan lah. Sebab memang panggilan di sana uruhnya rial. Kan? Rial tu. Jadi sah dia sebut rial. Cuma Tok Imam tak nak lah. Tok Imam kata skrip dia tak boleh rial RM1. Sebab apabila sebut rial, Arab Saudi. Jadi sebenarnya sah lah. Sebab pengantin sebut rial tu kosok. Memang rial di sisi dia. Dan habis.
Jadi na'am. Maka berkata yang menjualnya, na'am. Penjual kata na'am, ya. Pembeli kata saya belilah. Pembeli kata saya beli barang ini dengan harga tersebut. Penjual kata ya, na'am. Sah iya. Sah iya tu baru hukum. Jadi maka berkata menjualnya na'am. Jawab dia. Jawab dua masalah. Jadi sah tu jawab bagi dua. Bukan jawab satu je. Jawab dua-dua. Dua-dua contoh skrip yang pendek. Paling pendek. Sama ada penjual. Jawab na'am. Isu yang kedua. Ataupun isu pertama tu pembeli jawab na'am. Penjual guna skrip penuh. Tapi pembeli jawab na'am pendek. Ataupun pembeli guna skrip penuh. Penjual jawab na'am ya. Jadi jawab dia sah iya. Iya apa? Iya dua masalah tadi. Jadi sah ni seperti baran, seperti hukum yang disebut akan baran, akan hukum tu. Sebut tu di mana? Pada raudhah. Pada kitab ini dalam kitab nikah. Boleh tengok rujukan asal dia dalam kitab nikah dalam raudhah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Demikian lagi. Demikian lagi ni nak cerita pasal apa ni? Isu baru ni. Demikian lagi. Demikian lagi ni maknanya begitu juga. Apa makna begitu juga? Sama juga. Sama apa? Sama hukum. Ni isu yang dia nak cerita ni. Sama hukum dengan apa? Dengan skrip ataupun dengan ucapan orang menjual. Aku jual akan dikau barang ini. Tu. Sama tu dia ada wajah syabah apabila wakadzalika. Demikian lagi itu kan wakadzalika. Begitu juga. Sama juga. Sama dari sudut apa? Sama ucapan penjual kata aku jual barang ni dengan harga sekian ni. Lepas tu jawab na'am. Sama tu dari sudut apa? Dari sudut sah. Nak cerita dari sudut sah. Sama. Jadi isu yang kita nak bincang ini sama dari sudut apa? Sama isu dengan penjual guna skrip panjang, pembeli kata ya. Pembeli guna skrip panjang, penjual kata ya. Jadi sama dari sudut apa? Sama nisbah pertamanya nak cerita bentuk ni bentuk ni sah. Sama dari sisi sah. Tu. Apabila wakadzalika dia akan ada wajah syabah. Ada tempat persamaan. Apabila tempat persamaan tu kena cari tu. Sama tu sama dari sudut apa? Dari sudut sah. Tu. Mana contoh isu dia? Demikian lagi bai'u mutawallit tarafaini. Panjang nama dia. Nama dia ialah bai'u mutawallit tarafain. Tapi kena ingat ni. Kalau baca cepat sini ni memang tak faham. Sebab kitab matlak ni dia ringkas tu yang payah tau. Jadi sini ni bai'u mutawallit tarafain ni bukan makna bai'u mutawallit tarafain hakiki, bukan. Dia guna je nama bai'u mutawallit tarafain tapi bukan hakikat. Dia panggil nama bai'u mutawallit tarafain ni apa dia? Jual beli orang yang kontrol dua pihak, dua sudut. Dia kontrol dua-dua. Bai'u mutawallit tarafain, orang yang menguasai dua taraf. Taraf ni makna dua pihak. Dua sudut. Makna apa? Makna pembeli pun dia, penjual pun dia. Tu dia panggil bai'u mutawallit tarafain. Hakikat bai'u mutawallit tarafain tak sah dalam syarak. Sebab apa dia kata sah? Itu kena faham. Di sini bukan bai'u mutawallit tarafain yang sebenar. Lepas tu akan jadi pening kalau kita tak nampak. Yang duk ngaji bai'u mutawallit tarafain tak sah. Sebab apa pula musannif kata demikian lagi sah. Jenis pening. Jadi di sini ni
Bai'u mutawalli tarafain kita bagi nampak dulu sebenar. Bai'u mutawalli tarafain ni orang yang menguasai dua taraf ataupun dua pihak ataupun dua sudut, yang ni penjual pun dia, taraf pembeli pun dia. Dia panggil ittihadul qabid wal muqbid, tak sah. Ittihad bersatu, dialah penjual, dialah pembeli, tak sah. Jadi bersatu di antara penjual orang yang sama, pembeli orang yang sama, ada nama dalam syarat. Nama dia adalah bai'u mutawalli tarafain. Jual beli orang yang menguasai kedua-dua pihak. Pihak penjual pun dia, pihak pembeli pun dia, maka tak sah. Melainkan satu je ingat. Satu isu je sah. Isu apa yang sah? Iaitu wali sebagai penjual dan wali sebagai pembeli menjual harta anaknya yang belum balik kepada dirinya. Sah. Ini pengecualian. Kalau isu lain, tak sah. Mudah je ingat. Dia satu isu je. Bai'u mutawalli tarafain tak sah, melainkan satu isu dalam sistem muamalat. Jadi wali. Wali apa? Bukan wali nikah. Iaitu waliul ma ada 4. Wali nikah, kita mengaji dah. Ada 45. Betul tak? Apa ni, Zali? 45 kan? Wali nikah kita duduk bilan tu. Tak habis lagi ke bilan di Husna? Tak ingat. Habis dah ke tak habis lagi? Tapi 45 wali nikah. 45 tu qadi. Yang ke 45. Wali nikah 45, mudah nak ingat. Wali yulma 4. Mudah. Wali yulma yang pertama apa? Bapa. Yang kedua, datuk. Apa orang panggil mudahnya ialah bapa ke atas. Tu mudah. Yang kedua apa? Yang kedua ialah wasi. Yang ketiganya ialah qadi. 3. Kenapa jadi 3? Sebab tak bilang datuk. Kita ringkah. Kalau bilang datuk, jadi 4. Pertamanya ayah. Yang keduanya datuk ke atas. Yang ketiganya ialah wasi. Yang keempatnya qadi. Apa dia waliul ma? Kena ulang banyak waliul ma. Sebab berlaku pelanggaran hukum apabila orang tak tahu waliul ma. Pelanggaran hukum dalam sistem pengurusan harta anak belum balik. Dan bukan saja melibatkan pelanggaran hukum pengurusan harta benda, tapi melibatkan tak sah mengeluarkan zakat. Kerana zakat anak belum balik, anak yatim dikeluarkan oleh waliul ma, bukan dikeluarkan ibu dia. Ibu dia bukan waliul ma. Biasanya anak belum balik ni, anak-anak belum balik, anak yatim mati ayah, biasanya siapa yang mengurus dia? Biasanya isteri dia, anak ibu dia. Ibu ni melainkan nak keluar harta anak. Dia lain. Kalau anak tu ada harta, nak ambil harta anak, ibu termasuk waliul ma. Dia lain sebut bilangan dia. Ni bilangan umum dulu. Bilangan umum ni makna nak keluar harta orang lain. Kita jaga anak yatim, nak keluar harta kita lah. Tak nak ambil harta anak yatim tu. Harta kita. Maka kena tengok waliul ma dia. Jadi waliul ma ni mana apa? Orang yang mengurus harta anak-anak yang belum balik. Ataupun anak yang bodoh ataupun orang gila. 3 spesies ini semuanya diurus oleh waliul ma dia. Tu. Jadi waliul ma ni apabila harta anak belum balik, dia antara tanggungjawab dia mesti menjaga harta dia pengurus. Dia panggil dia wali, pengurus harta. Mesti jaga harta anak dia ni ke arah apa? Ke arah kemaslahatan harta. Apa makna ke arah kemaslahatan harta? Jangan pastikan harta anak dia itu makin berkurang, statif ataupun makin berkembang. Boleh. Jangan pastikan kalau ada jenis harta yang unsurnya menyusut nilai, maka dia mesti ambil panggil langkah untuk buat something supaya tak makin menyusut nilai. Contoh apa? Contoh anak dia ni ada orang bagi harta, ada orang bagi sedekah motor ataupun kenderaan. Contohlah orang bagi kereta. Hari jadi anak dia orang bagi kancing. Hari jadi anak dia orang bagi kereta Mavic. Mavic hari jadi. Jenuh setiap tahun. Tahun ni dapat Mavic, tahun depan dapat Beza. Hebat tu. Pok-pok saudara kaya. Tan Sri ada, Datuk ada. Kan? Bapak saudara kaya-kaya. Apabila anak ni, dia tak boleh naik. Jangan dia hantar harta anak pula. Beza. Hari ni anak beza ada, Mavic ada. Pergi mana tu? Ayah hantar kereta anak tu.
Pergi masjid. Pergi masjid guna kereta anak. Cuma boleh guna untuk apa tahu? Untuk pastikan takut rosak aja. Boleh naik. Start enjin boleh, naik boleh. Naik untuk apa? Jenis kenderaan, jenis harta yang nak kena guna, nak menyelamatkan daripada rosak boleh guna. Macam motor tak naik, tak start, tak pusing taman, dia jadi rosak. Kena naik. Naik untuk jaga boleh. Contohlah nak jaga kalau naik daripada pusing taman, biar aku naik bagi ke surau. Boleh. Bawa ke surau supaya motor terjaga, supaya kereta terjaga, bateri okey. Jadi dia pun fikir, balik lambat lagi. Susuk nilai ni. Baik aku jual. Nak jual kepada orang ke nak jual pada kita? Dari segi harga tak boleh. Harga pasaran. Cuma dia kata aku berkenal lah. Daripada jual kat lain, baik jual diri aku. Maka sah. Dialah penjual, dialah pembeli. Aku jual lah Myvi ni dengan harga RM30. Aku beli. Dia jual, dia beli. Sah. Tu dia letak ni Pasaran. Dia tak boleh main tetap dia sendiri ikut murah lah anak. Dah aku jaga. Tak boleh, dia kena ikut pasaran. aku jual RM30. Tak boleh, dia ikut dia. Harga pasaran Myvi tu contohnya baru lagi 50k. Allah 50k dengan ayah berkira apa 20k ikut lah. Paruh tu nasib baik aku nak bayar. Tak boleh. Ni kena ikut pasaran. Jadi bai'ul mutawalli tarafain hanya satu isu saja sah, iaitu wali menjual harta anaknya yang belum balik kepada dirinya. Boleh sah. Jadi isu lain tak sah. Dia panggil apa? Dia panggil ittihadul qabid wal muqbid. Tak sah. Ittihad bersatu, qabid dan muqbid. Jadi orang yang qabad dan orang yang membenarkan qabad tak boleh bersatu. Macam contoh yang biasa kita duk buat. Cashier. Kita sebagai cashier ni wakil kepada majikan. Maka cashier ni apabila dia nak ambil barang, dia ambil barang dan dia bayar. Bersatu. Kalau ada lafaz ijab qabul lah, ini ambil bayar saja, tak ada bersatu apa pun, tu pun tak sah juga. Dia ambil barang tu, contoh kita cashier majikan ni, kita lah penjual dan kita pembeli. Kenapa kita penjual? Kita wakil, majikan menyerahkan wakil kepada kita untuk menjual barang ini. Sah. Lepas tu kita sah menjual barang. Cashier. Kerana diturunkan ataupun dipindah kuasa daripada asal owner yang menjual, maka owner pindah kuasa kepada kita untuk menjual barang. Sah. Tapi kita tak sah menjual pada diri kita. Tu. Hanya satu isu saja yang boleh. Jadi di sini kenapa dia kata sah? Di sini ingat. Bai'u mutawalli tarafain ini dengan makna apa di sini? Dengan makna bai'u mutawassitun. Ini tak disebut dalam kitab kita. Jadi bai'u mutawassitun. Apa dia bai'u mutawassit? Jual beli orang tengah yang kontrol dua pihak. Tu baru nampak. Tu kitab matlak ni bukan calan-calan. Kata Tuan Guru Joma, aku tak berani nak baca. Mengerek. Mengerek. Saya dulu tak faham mengerek apa dia. Kita ingat erek reba je apa. Mengerek dia kata nak baca. Bukan senang pun nak baca. So minta baca. Ayah Haji baca kitab matlak. Dia kata aku nak baca banyak kali fikir. Dia kata khatang untuk Guru Cik 2 kali juga. Tapi dia kata nak baca. Penat tau. Sebab tu dia ringkah. Tengok orang tawaduk kan. Tawaduk 2 kali khatam tak nak baca lagi. Dia terpayah nak baca. Kita tak baca kitab pun. Bai'u mutawassit. Dia panggil bai'u mutawassitun. Dan kita Arab, dia sebut hasyiah. Dan kita hasyiah dia akan sebut. Maksud bai'u mutawalli tarafain di sini ni, bukan bai'u mutawalli tarafain yang sebenar. Tu. Yang sebenar tak sah. Tapi yang di sini sebenarnya, dia nak cerita bai'u mutawassit. Jadi apa? Orang tengah yang mengontrol dua pihak. Sah. Sebab tu dia kata sama dari pihak apa? Sama dari sudut bentuk lafaz ijab qabul. Seorang kata jual lah barang ini, seorang kata ya. Yang ni kata belilah barang ni, yang ni kata ya. Macam mana contoh sebelum kita baca? Contohnya saya ni orang yang mengkontrol dua pihak. Ustaz Pendi penjual. Asyif ni pembeli. Saya kontrol dua pihak. Bukan saya penjual. Broker. Broker boleh Bahasa ni broker.
Tapi broker tu pun tak ria. Broker ni dia just deal je. Dia orang tengah untuk deal. Pastikan jadi. Offer. Jadi. Dia tak ambil apa-apa. Tak. Dia kontrol ijab. Kontrol. Bukan kontrol nak bagi jadi. Kontrol ijab. Saya akan kontrol ijab. Saya akan kontrol qabul. Tapi saya kontrol ijab dan kontrol qabul. Tapi Asyik yang jawab. Ustaz Pendi yang jawab. Contoh macam mana? Ustaz Pendi, kereta cantik jual kesian Kak Asyik duk nak kereta Alza. Dia ada beza dah. Contoh je lah. Saya ni nak bagi jadi dua ni. Dia kata, saya Ustaz, jual lah. Saya jual lah kereta Alza dengan harga, apa nama ni, 30K. Setuju? Ya Ustaz. Ya tu ya apa? Bukan qabul. Ijab tu. Ya ijab saya ni. Tu yang paling saya yang kontrol lafaz ijab. Dia follow je. Bukan wakil. Tak. Ni dia panggil baik mutawassit. Orang tengah yang kontrol dua ijab. Dua ijab. Lafaz ijab, lafaz qabul. Dia kontrol dua-dua. Ustaz Pendi, jual lah kereta ni dengan 30K. Sebenarnya, asal Ustaz Pendi kena kata lafaz tu. Tapi saya yang kontrol. Kenapa jadi? Dia jawab. Naam. Dia kata ya. Tapi dari segi rianya, seolah-olah wakil lah. Kalau rianya. Hakikatnya, seolah dia mewakilkan lah. Tapi dia tak wakil. Saya tanya dia. Apabila ya je dia, maka sah. Itu contoh tu dia akan bagi contoh. Lepas tu saya cakap dekat Cik, beli dengan harga 30K. Ya. Ya, maknanya dia ijab. Dia qabul. Ijab, qabul. Tu orang panggil kontrol lafaz ijab sah. Tapi kontrol sebenar tak sah. Dia kena satu masa. Kena ada dua-dua. Tak ada dua tak boleh. Kena ada dua-dua. Okay, tengok contoh macam mana. Seperti berkata seorang bagi baik. Berkata seorang ni. Berkata oleh seorang bagi baik. Oleh seorang itulah dipanggil orang tengah tu. Oleh seorang tu. Berkatalah oleh seorang. Siapa orang ni? Ni orang tengah. Berkata kepada siapa? Kepada baik. Kepada penjual. Dia cakap kepada penjual. Apa cakap dia? Ni dia cakap. Orang tengah cakap ni, bukan penjual. Dia kata kepada penjual. Bi'ta hadza bikaza. Bi'ta hadza bikaza. Jualah akan barang ni dengan harga sekian. Dia kata, mu jualah harga kereta ni dengan 30K. Maka jawabnya, jawab penjual tadi. Penjual lah jawabnya. Orang tengah cakap je. Tapi penjual ni tak cakap saya jual. Bai'un mutawassit ni, orang tengah ni, seolah-olah paksa dianya. Jadi dia tu kan naam je. Tu panggil kontrol tu. Dia paksa dua ni jual, nak bagi jadi juga ni. Kalau saya saja jadi ke? Jadi. Jadi macam pasal nikah. Jual. Jual. Jadi. Nikah jadi macam tu sama lah penjual beli dengan nikah. Nikah tak boleh cakap, anak aku ramai anak dara pilih hak mana sah? Kena hak mana? Kita pun dia melawak jadi melawak. Naam, tengok penjual kata apa? Maka jawabnya, jawab penjual. Naam, ya. Tu kira tu ya tu. Atau bi'tu, ataupun aku jual. Dia jawab ya pun okey, ataupun dia kata aku jual. Tu skrip nombor 2. Skrip paling pendeknya naam. Skrip pertengahannya aku jual. Dan berkata ia. Ia siapa pula ni? Ia orang tengah. Tak cari punca, ia. Kalau sakap mengaji sekali, ia tak jumpa. Tak tahu siapa ia ni. Lama cari, ya Allah, bulan-bulan cari tak jumpa ia. Berkata ia siapa tu? Kadang-kadang pergi nak semata-mata jumpa guru, nak tanya ia je. Seko ia tu. Mahal ia seko. Tak bertemu, tak nampak masalah ia tu. Tak apa yang tanya ia tu. Orang tengah tak nampak. Jangan penting Tok Guru ni. Dia suluh. Tok Guru, ia tu siapa Tok Guru?
Cari jumpa Tok Guru semata-mata nak tanya ia. Rupanya harga ia. Maka berkata ia orang tengah. Pulak apa dia pulak ni? Pulak sebagaimana ia berkata kepada penjual. Tu mana pulak? Tu Tok Haji cakap, jadi buat harga murah pulak tu. Mai pulak tak tafsir. Tok Guru Haji Cik marah. Pulak tu tolong jelas lah. Pulak tu apa dia? Duk main pulak juga pulak tu. Iyalah apa makna juga? Juga tu sebagaimana orang tengah cakap kepada penjual. Cakapan yang sama juga kepada pembeli. Tu makna juga. Memang itu ecik. Berkata ia pula, kata tu bagi mustari. Orang tengah ni dia hadap kat mustari, cakap kat mustari pula. Apa dia cakap? Ishtaraita. Engkau jual, engkau belilah. Mu belilah. Dia cakap kat pembeli pula. Engkau belilah. Ni barang ni dengan harga sekian ni. Maka jawab pembeli, mustari. Mustari pun jawab, na'am. Dia kata ya. Ataupun dia kata pembeli jawab. Atau dia jawab skrip yang kedua. Dia ada 3 skrip. Dia jawab skrip sederhana. Apa? Ishtaraitu, saya beli. Nastaya. Ni dia jawab. Sah jual belinya. Sah jual belinya. Nya apa? Nya bai'u mutawassit. Jadi sah tu jawab bagi kedua-dua skrip tadi. Apa? Maksudnya sah orang tengah cakap kepada penjual kata mu jual lah. Penjual kata na'am ataupun saya jual. Dan sah juga pembeli kata orang tengah cakap kepada pembeli engkau belilah. Lalu pembeli pun jawab na'am ataupun saya beli. Sah. Sah sah jual belinya kedua-dua ucapan tadi. Habis. Ni nak masuk isu baru pula. Sikit lagi Ini isu yang seterusnya ni, isu ijab qabul guna tulisan. Ijab qabul guna tulisan. Tak, bukan online. Kalau online ni, dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tak usah. Kalau jual beli dah online. Jadi kena pakai heboh jual online. Kalau mazhab lain boleh online. Sebab dia apa tahu? Sikit lagi kita akan bincang. Kenapa tak usah jual beli online mazhab Syafi'i? Dia ada beberapa syarat yang tak boleh patuh. Antaranya kena tengok barang, tak boleh tengok gambar, tak boleh, kena tengok barang. Kau muktamar. Kau je tengok barang, tengok gambar boleh. Maksudnya tengok, kita beli biskut kan tak nampak biskut tu. Nampak plastik je, tu qada'ih boleh. Dia panggil jual beli yang ghaib. Qada'ih. Okey, orang kata kita gunalah qada'ih. Okey, tak apa. Ada satu lagi juga tak lepas. Mana dia? Ketika ijab dan qabul dalam mazhab Syafi'i, dia mesti dia panggil berada dalam majlis yang hakiki, tak boleh majazi. Mazhab lain boleh majazi. Kat situ sangkut kita. Sebab tu mazhab orang yang duk implement jual beli online, dia tak sebut secara jelas mazhab mana. Sebenarnya mazhab lain. Mazhab Hanafi boleh, mazhab Maliki boleh. Sebab mazhab Maliki dia majlis ni, majlis jual beli, maksud majlis apa maksud majlis jual beli dan majlis nikah sama aja. Maksud majlis jual beli ni iaitu tempat bersatunya penjual dan pembeli dalam satu tempat. Ataupun tambahan lagi, tempat penjual dan pembeli ni berada dalam satu tempat, mereka berdua ni belum berpisah. Apabila salah seorang berpisah, dia panggil keluarlah majlis jual beli. Maka ijab dan qabul mesti akad dalam majlis jual beli yang sebenar. Tak boleh jual beli majazi. Apa majazi? Majazi seorang duduk KL, seorang duduk Kelantan.
bersatu dalam online. Tu majazi. Tak boleh. Tu ketat. Ni Imam Syafi'i dia ketat sikit. Payah. Jadi okeylah kita boleh juga buat heboh, kan? Kalau fatwa biasa Dia mazhab lain lah. Fatwa boleh. Not irsyad. Yang nikah online. Sama lah. Allah. Dah mudah-mudah nikah. Jangan nikah online. Jimuk tak nak online pula. Jimuk nak duduk sekali. Aduh, heram sungguh. Kan? Cuba buat online semua. Heram. Kita nikah nak online. Lepas tu boleh pergi cari bini pula. Kan? Pergi cari bini nak duduk sekali boleh pula. Payah tu Imam Peni. Punya syarat yang keenam. Apa dia? Syarat taklid. Memang. Nak nikah online. Dah kata mazhab lain boleh. Kena taklid pula. Ini mana ada taklid? Yang syarat keenam. Batal qadi. Kacau. irsyad. Irsyad lah. Isyak. Irsyad yang tak irsyad. Irsyadul ahkam. Isyak tawaf. Habis. Haru biru habis Malaysia. Kononnya, panggil apa? Pak Mazhab. Bawa budaya luar negara masuk ke negara kita. Ni ingat negara kita ni sama sistem pendidikan di luar negara. Luar negara tak apalah. Sekolah tadika tu dah khatam, dah apa? Bukan tadika, sekolah rendah. Dah Fathul Qari dah minda dah. Macam di Mesir kan. Sistem dia cantik. Fathul Qari. Ya. Naik degree. Dia bukan bincang yang baca Fathul Qari. Dia bincang isu-isu yang ada dalam kitab Bajuri. Dia mula Fathul Qari. Baru naik syarah Bajuri. Degree. Yang kita degree baru nak kena matam. Tu pun menata apa matam dia kata. Tak kena matam lagi naik degree. Allah sedih kita. Lepas tu nak buat mari nak buat mari pula isu 4 mazhab. Semua asalkan ada mana-mana mazhab boleh beramal, kenapa kita nak pakai satu mazhab? Kan? Nak buat mari budaya 4 mazhab tu. Pening Kita satu mazhab pun tak haru biru lagi kan. Tu mazhab pun tak tempat nak belajar lagi. Mari masuk mazhab lain pula. Macam orang lelaki perempuan, lelaki bini. Bahaya pelanggaran syariat secara terbuka. Lelaki bini, dia apabila haid aja, dia bukan ada sempadan yang haram sentuh. Kita bedah semua. Jimuk ni, orang teruk sangat jimuk dalam waktu haid ni. Ada orang belajar sikit tu, dia tak jimuk. Dia tak jimuk. Dia pegang juga. Ada tempat apabila haid saja, tempat dia tak boleh pegang. Bahaya. Jangan pegang tempat tu. Kenapa? Dia boleh merangsang. Apabila merangsang, nanti dia gelap mata lagi, dia hantam. Itu syarat dah langgar dah. Syarat dah tetap. Jangan apabila haid saja 7 hari, kena pantan. Pantan apa? Bukan pantan duduk dekat. Duduk dekat boleh. Tapi jangan pegang border tu, dia ada tempat. Tu kau muktamad. Tapi ada qadha'if. Ada qadha'if mazhab kita Syafi'i. Boleh pegang juga tempat. Di antara pusat hingga lutut dia tak boleh pegang. Tapi qadha'if yang kata boleh pegang walaupun haid. Itu qadha'if lah. Kita hari ni mana dia terkira qadha'if muktamad, dia bedal je. Kata kenapa bedal tu? Tak boleh ke? Dia tanya pula kita tak boleh. Habis dunia akhir zaman. Asalkan boleh dia tu. Bini kita buat apa dia? Bini kita dia takkan tak boleh nak pegang. Allah. Saya dulu masa sekolah rendah tak tahu kan, tak mengaji, belum mengaji kitab. Saya tengok kenapa mak saya ni apabila dia haid je dia tak duduk sekali. Tak duduk sekali dengan ibu, dengan apa-apa. Orang dulu jaga. Kan? Banyakkan orang kampung dekat-dekat pun lagu tu. Dia jadi dah tanah dan minda dia. Haid tidur kat luar. Laki duduk dalam, balik. Kan? Ataupun laki duduk dalam, bini duduk dalam bilik, dia tidur luar laki. Dia tak duduk dekat. Dia kata mana boleh duduk dekat ni? Dia kata dengan pokmu. Kotor ni. Dia panggil kotor orang haid kan. Kotor tak boleh duduk dekat pokmu. Nanti suci baru boleh dekat. Orang dulu ni rupanya dia tahu jaga border tu. Dia nak duduk dekat ni dia takut terpegang. Kau muktamad beramal, kau muktamad tak boleh pegang. Makruh pegang. Itu haram pegang. Cuma qadha'ih boleh. Tapi jangan cerita qadha'ih tu kan. Qadha'ih dah sebut Sulam Subian sebut.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sikit saja lagi. Isu ni dia panjang, kita ambil yang panjang tu lain kali ya. Dan sah ijab dan qabul jika dengan isyarat yang bisu. Jadi jika dengan isyarat orang yang bisu. Kalau orang bisu tu dia guna isyarat sah. Dan isyarat orang bisu ni dia menepati, dia panggil bentuk ijab yang soreh. Kan ijab ada dua, ada lafaz soreh, ada lafaz kinayah. Tapi kalau orang bisu, kalau dia tidak ada, dia tak boleh lafaz, maka isyarat dia tu dia panggil soreh. Kita kalaulah isyarat kita, syarat orang yang boleh bercakap, bukan soreh, dia kinayah. Dan sah ijab, yakni lafaz ijab daripada penjual dan lafaz qabul daripada pembeli jika dengan menggunakan bahasa isyarat. Siapa ni? Bagi orang yang bisu. Satu. Ataupun, atau ni atau pada kata isyarat orang yang bisu. Ataupun sah juga ijab dan qabul jika dengan surat. Jika dengan surat, yakni jika dengan tulisan. Sah dengan tulisan. Sekalipun, sah dengan tulisan sekalipun. Jadi ijab dan qabul dengan tulisan. Dia tulis atas kertas, boleh? Sah. Maka jika diberi, ni isu dia, kita habiskan satu isu ni. Tapi panjang juga isu dia. Habis. Tengok berapa baris tu, panjang isu dia dah habis. Maka jika diberi surat oleh baik kepada orang yang hadir majlis akad, maka padanya dua wajah. Dan yang dipilih daripada dua wajah itu mengikut bagi syekh sebeki. Sah, ya. Barulah baik mumatah. Panjang. Sekejap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Satu isu 7 baris. Cerah kita malam ni. 7 baris. Isu ni dia nampak payah sikit lah. Dia taklah payah. Dia gambaran dulu isu ni. Tengok kepanjang ni mungkin kita sambung lain lah. Dia begini gambaran dia. Gambaran dulu. Dia nampak macam complicated sikit. Dia bukan isu ijab qabul atas kertas. Dua penjual dan pembeli ada. Itu mudah. Itu bukan itu. Contoh saya dengan Syif, pembeli. Saya penjual. Dia tak nak ijab qabul. Dia tulis atas kertas. Tulis. Saya jual Sky ini dengan harga 2,800. Asyik pun tulis. Saya beli Sky ini dengan harga 2,800. Tanda proof. Tak payah tanda tangan, tak apa. Nak cerita. Itu tak ada menjadi isu tu. Sah. Dia tak bicara yang tu. Walaupun kita duduk depan, lafaz boleh, ijab boleh, tulis boleh. Tu dia panggil atau, boleh. Tapi ini bukan nak cerita itu. Yang tu mudah. Yang itu dia tak cerita. Yang ni nak cerita penjual, dia tak pergi. Dia just tulis. Dia wakil. Dia wakil orang lain. Orang lain yang bawa. Tu. Nampak complicated sikit lah. Jadi, contohlah. Contoh, saya nak hantar produk saya ke Zailin. Saya tulis siap-siap. Saya jual Sky ini dengan harga 2,800. Zailin. Jadi saya, Syif minta tolong Syif. Hantar ambil Sky ni, hantar kat Zailin. Kebetulan Syif nak balik, rumah dekat. Dia pun bawa. Bawa sampai je Zailin. Zailin nak ijab qabul ni, tak perlu saya wakil kepada Syif. Bukan wakil. Wakil tak jadi isu, tak bincang wakil. Wakil, Syif lah yang wakil jual. Wakil lain, mudah je wakil. Dia bukan nak bincang macam wakil. Itu nampak complicated. Syif hanya beri je surat ni. Sebab saya dah tulis. Apabila beri kepada, Zailin, Zailin terus sambung. Saya beli. Bukan tulis. Zailin jawab. Saya beli dengan harga sekian. Sah. Syif senyap je. Ini isu bukan wakil. Bukan. Isu saya wakil bawa barang je. Tapi ijaz saya tak nak wakil pada Syif. Ijaz saya sendiri tulis. Hanya Syif bawa produk dan juga bawa surat. Jadi isu dia di mana? Isu dia ijab saya tulis
dan qabul daripada direct daripada pembeli. Saya wakilkan kepada orang tengah ni, Asyif ni, hanya bawa produk. Sah ke tidak? Sah. Itu yang nampak komplikatednya. Dia nak cerita, boleh juga tidak mewakilkan jual beli. Tak wakil jual beli. Kita sendiri nak lafaz ijab qabul. Cuma wakil orang bawa je. Jadi wakil bawa produk dengan bawa ni. Sah? Tulis tu kinayah juga. Tulis ada kinayah juga. Kena tulis macam tu juga. Tulis jelas lah. Kena saya jual lah. Tulis. Kalau invoice semua tak laku. Invoice tak jelas. Invoice ni kadang-kadang dia tulis tak ada akad jual beli. Dia tulis tak ada akad jual beli. tak ada, tak sah. Itu tak itu apa dipanggil elaborate apa? Description apa panggil tu? Item je. Item. Tak boleh. Dia itu isu item produk je dia tulis. Maksudnya apa? Description tentang item berapa, jumlah berapa, total berapa kena bayar. Sedangkan ijab qabul tidak ada. Maknanya ijab qabul kena lafaz, wakil kena apa? Contohlah. Bawah tu ada tulis. Kalau invoice. Ada tulis jawab saya jual. Dan DO invoice. Kalau invoice dia tulis saya jual. Sila buat bayaran. Tak. Sila buat bayaran tak jadi. Tak laku. Maksud maksudnya kena sore. Ada lafaz. Kena tulis lafaz ijab. Sebarang bentuk yang tidak mengandungi lafaz ijab tidak dianggap ijab qabul. Jadi isu nak bincang ijab qabul daripada penjual direct kepada pembeli tanpa penjual hadir ke tempat tu. Hanya mewakilkan orang tengah. Kurier yang hantar, bawa produk dan juga hantar barang. Cash pay pun boleh sebenarnya, tapi kena ada lafaz ijab qabul. Boleh buat. Apa dia? Tak ada. Dia tak ada. Dia hanya wakil. Cuma nak cerita apa ni? Wakil ijab qabul. Dia wakil bawa je. Dia tak ada dalam tempat. Dia ada syarat. Yang perjalanan dia tu dia kira majlis lah tu. Ha? Sampai jumpa dengan orang tu. Dia kira majlis tu. Sebab tu detail dia akan cerita nampak agak ke peningam lah kata ni. Khiyar syarak, luzum khiyar syarak, maksud ada khiyar syarak, ada khiyar. Dan dia kena syarak segera. Zaili ni terus segera. Kalau Zaili terima lambat, putus. Tak boleh, tak usah dah lafaz dia. Kena wakil yang buat. Kita boleh balik lah. Kita boleh balik. Boleh dah, dia lafaz dah. Sekarang ni mana ganti dengan tu makna barang bagi hasil contoh. Itu start message pada yang nak pada Zaili ni. Kalau WhatsApp. Saya ni boleh tak? Lepas tu mana sampai barang terus Zaili reply. Boleh juga. WhatsApp pun dia kira juga. Maksudnya reply tak boleh. Kena jawab mulut terus apa dia? Reply pada WhatsApp ni WhatsApp. Kalau WhatsApp. Tak. Bertulis. Putus lah kalau. Tak, dia kena segera jawab. Saya reply kat dia, dia kena Start message kat Pak Lin sampai barang. Pak Lin terus respon. Masih nak terima. Segera terima. Tu bawah tu. Tapi minggu depan lah kita cerita hari ni. Bawah tu, dia cerita mana tu? Panjang tu. Dan sah ijab qabul. Mana tadi? Jika dengan isyarat yang bisu. Okey. Maka jika diberi surat kepada orang yang ghaib daripada majlis akad dengan menjual atau lainnya, sah ia dengan syarat qabul oleh orang yang diberi surat kepadanya itu dengan bersegera. Qabul dengan segera. Bila? Tak kala berhentinya atas sirah jual yang tersebut di dalam surat itu. Apabila dia baca, kan terus kena sambung. Dia baca, saya jual lah Sky ni dengan harga 2,800, saya beli. Tak boleh. Tulis apa ni? Tanya pula sembah, tak boleh. Tu dia kena bersegera. Dia kena bersegera. Tak kala bila bersegera tu, tak kala terhentinya lafaz tu atas sirah jual yang tersebut di dalam surat itu. Maka jika berkata-kata ia dengan kalam yang lain, mudarat ia. Kalau bercakap pula dah lain, lepas dia baca saya jual Sky ni dengan harga 2,800. Ya, 2,800 je. Mudarat. InsyaAllah akan datang. Dia nampak payah. Kalau dia WhatsApp dekat orang yang bawa lah. Dia kena baca. Kalau dia WhatsApp macam WhatsApp yang saya beli kan. Saya bagi kat Asyif. Asyif hantar. Dia dah WhatsApp Ustaz awal-awal lah. Dia tak boleh baca awal lagi. Dia kena tunggu produk tu. Saya kena WhatsApp dekat Asyif. Asyif tukang tunjuk WhatsApp. Baru dia jadi. Dia kena ada dulu.
Tunggu hasil sampai dulu. Maksud tunggu tunggu barang dia dulu. Kita dah hantar barang. Bawa barang ni, Pak Zaili tunjuk kat Zaili. Oh, okey. Terus segera. InsyaAllah akan datang. Dia kalau kita dah panggil dah ulang banyak kali nampak memang. Ini macam korban tak? Lain. Korban kena wakil tak boleh. Korban kena wakalah. Sebab dia korban ni dia panggil apa? Dia panggil nak kena jual beli tu, jual beli berlaku jual beli yang ria lah. Dia boleh jugalah kalau kita nak panggil apa? Nak ni cuma korban tu yang payah tu sebab kita nak satu bahagian daripada 7. Dia isu barang ni kita bawa barang. Tu tak boleh nak main dengan korban. Ni kita ada barang, bawa nak hantar barang aja kat penjual. Korban ni kita nak beli. Jadi kita nak kena beli lembu tu. Sebab tu kena wakil. A to Z senang. Dia 3 wakil. Wakil beli. Wakil jual beli di sana. Lepas tu wakil qobak. Lepas tu wakil semelih. Dan wakil agih. 3 wakil. Tu asah lah. Kalau nak detail, wakil niat. Kena niat siap. Wakil semelih, wakil niat. Kita tak niat lah. Semua A to Z senang. Jadi sekarang ni, kalau bab korban ni jarang orang buat wakil A to Z ni. Patutnya kena wakil A to Z. Semua lengkap A to Z. Maksud apa? Mula dengan akad jual beli. Pemilihan lembu. Ada. Wakil. Tolong wakil kan. Kena dalam form tu. Jual beli, wakil untuk korban, wakil niat. Kena ada. Ada form. Satu-satu Ada contoh tahun lepas banyak surau juga yang minta tolong saya. Dia asalnya surau Haji Ismail yang buat. Jadi saya tengok balik lama tu Al-Fadil Al-Alim yang buat tu tak betul. Taklah banyak salah kan, tapi tak betul lah. Rekod ni balik, lepas tu dia tengok surau lain pun tengok nampak macam kita buat nampak lain. Ada 2-3 surau lah hantar dia punya form dia minta semok. Memang total dia punya panggil form asal dia tu tak betul. Lagi banyak sangat lagi. Sebab apa? Sebab dia hanya isi duit, bagi duit. Dia hanya sebut saya ini korban saya satu bahagian. Tak ada jual beli, tak ada wakil nak minta pihak pengurusan beli lembu dan lembu tak ada lagi. Kalau lembu di depan okeylah juga. Ini lembu tak ada lagi baru nak beli. Pihak pengurusan nak beli lembu, duit dah ambil dah. Memang korban ni kalau tak mengaji muamalah fair. Sebab apa? Sebab dah lembu tak ada depan. Kita kena buat A to Z. Apa dia A? Pertamanya kena wakil beli lembu satu bahagian daripada 7 bahagian. Pilih lembu tu mau wakil lah. Wakil pilih, saya wakil beli lembu yang terbaik untuk saya. Apalah terserah kat dia pilihan lembu. Yang kedua, apabila lembu dah ada, dia wakil beli tu dengan qobak sekali lah. Kalau nak detail sebut qobak kan. Tapi kalau kita kata wakil jual beli lembu, okey dah. Dia terangkum qobak. Yang kedua, apabila lembu dah ada, maka kita kena wakil apa lagi? Kita kena wakil sembelih. Jual beli dah lepas dah. Wakil sembelih. Yang ketiga, tak wakil sembelih, tak sah nak sembelih. Lepas tu harta kita. Dia dah beli dah. Itu milik kita. Maka nak sembelih. Mana boleh sembelih harta kita tak bagi. Kena wakil. Dia tak boleh. Dalam muamalah dia kena yakin. Sebab tu orang anggap apa tu? Dia katakan korban orang tahu. Ustaz, takkan nak kena step, nak kena beritahu jual, nak kena beritahu sembelih, nak kena beritahu niat, nak kena beritahu agih. Orang tahulah. Ini isu dia ibadat muamalah mesti yakin. Tak boleh zon. Zon ni mana apa? Maknanya dia suruh minta jual beli tu, dia minta nak buat korban tu, pelaksanaan korban komplit lah. Pun tak boleh. Assume tak boleh assume. Dalam bab muamalah tak boleh. Dia kena yakin muamalah. Yakin apa? Saya serah milik saya, harta saya ni, 3,000 ni, untuk tolong beli lembu satu bahagian. Yang kedua, tolong sembelih. Yang ketiga, tolong niat korban sunat untuk diri saya satu bahagian daripada 7 bahagian. Yang keempat, tolong agihkan kepada orang yang berhak. Habis, komplit 4. Barulah sah ibadat kita. Wakil. Mai korban satu bahagian. Dah lah. Wakil tu lah kena pergi. Wakil tu lah kena buat.
Ini 7 ekor lembu. Dia wakil pada orang lain. Dia boleh wakil pada orang lain. Tak yang sekarang yang ada ni. Kan? Wakil pun tak, apa pun tak, datang surau bagi duit. Surau keluar borang. Habis. Selesai, mudah tu je. Ibadat. Kawan tu ambil lembu apa semua, dia kau tolong sembelih, kau tolong sembelih, kau tolong sembelih. Dia buat bukan ibadat. Punah habis. Jadi itulah ibadat. Betul dah lah ulama jaga. Ulama kata ibadat yang fasidah kan. Memang realiti. Apa saja Nabi sebut dan apa saja ulama buat formula tu akan berlaku realiti kan. Nabi kata kullu ibadatin fasidatin haramun, kullu aqdin, dan setiap-tiap akad yang haram kan. Akad haram. Akad haram, akad fasidah. Tiap-tiap akad yang fasidatin haram. Tiap-tiap ibadat fasidatin haram. Tu kaedah dua-dua tu. Kaedah samanya. Maknanya akan ada orang buat ibadat yang fasidah. Akan ada akad yang fasidah. Kan? Kita aman. Wallahualam. InsyaAllah kita sambung. Minggu depan ni, hari Selasa depan kita cuti. Sebab kebetulan Selasa minggu keempat ni kita baca di Nuh. Baca Sulam Sibian di Masjid Batu 10. Masjid Batu 10. Dia minta sambung juga. Lama break. Tak, di ni. Di Ceras. Lama ni. Setahun ke dua? Lama PKP belum PKP 2 tahun dah. 2 tahun dah break. 2 tahun break. Buat tayamum. Sulam Sibian tayamum. Sambung. Dulu Ustaz Zai sambung lah. Tapi Ustaz Zai pun sambung dan online kan. Dia baca online. Dia sambung dan online. Kita sambung lah dan nak mula awal kan. Dia orang dah baca dah kan. Kita tahu dia orang sambung je lah. Dia orang baca dengan Ustaz Zai. Tepat tu. Nak jaga markah dia. Tapi orang sana tak berhati sebab dia nak benda tu berterusan di masjid. Sebab benda tu Datuk Azman dah. Datuk ada ke kan? Datuk follower Datuk Azman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anfiqna fi din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.